Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Suara okey tak? Okey dah suara. Okey, insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. الصلاة ولا تبطل الصلاة بالذكر. Baik. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perkara yang membatalkan sembahyang dan perkara yang dimakruhkan di dalam sembahyang, perkara yang diwajibkan dan perkara yang disunatkan. Okey, dah. Katanya wala tabtulus salatu bidzikri wa tabtulu bidduai khitaba ka rahimakallah wa alaikassalam. Dan tidak batal sembahyang dengan zikir. Zikir tidak membatalkan sembahyang kerana sembahyang ini adalah zikir. Betul gitu? Sembahyang adalah zikir. Baik. Jadi tidak batal sembahyang dengan berzikir di dalam sembahyang. Walaupun zikir tersebut tidaklah dituntut. Dia sekarang ni gini, perkara yang tidak dituntut suatu benda, perkara yang membatalkan sembahyang suatu benda yang lain. Maksudnya bukanlah mesti perkara yang tidak dituntut kita dibuat dalam sembahyang menyebabkan sembahyang kita batal. Adakala benda tu tidak dituntut kita buat, tetapi ia tidak membatalkan sembahyang. Maka itu maksudnya. Wala tabtulu bidzikri wa tabtulu bidduai khitabah, dan batal dengan doa khitab, secara khitab, bukan semata-mata doa. Batal sembahyang dengan doa khitab, maksudnya di dalam doa itu ada khitab, ada khitab kepada manusia, ada khitab kepada anak Adam. Sebab kita kena kata khitab, yakni khitab kepada anak Adam, khitab kepada manusia. Sebab dia sebab dalam hadis kata Rasul, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, kalam manusia. Jadi kena kata khitab kepada manusia. Tapi kalau khitab kepada Allah ataupun khitab kepada Nabi, dia tidak membatalkan sembahyang. Sebab tu dalam Quran, dalam sembahyang kita melihat assalamu alayka, alayka, assalamu alayka, keselamatan ke atas engkau ayyuhan nabi. Khitab kepada Nabi tidak membatalkan sembahyang. Khitab kepada Allah tidak membatalkan sembahyang. Allahumma ighfirli warhamni wajburni, itu khitab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batal sembahyang dengan doa yang mana dalam doa tersebut ada khitab kepada anak Adam. Contoh ke rahimakallah, seperti rahimakallah. Rahimakallah tu dipanggil doa. Jadi kita kata doa wala, sebab rahimah fa'il madhi, telah memberi rahmat kepadamu oleh Allah, telah memberi rahmat oleh Allah kepadamu. Allah Ta'ala memberi rahmat kepadamu. Doa wala. Okay, kita kalau orang yang belajar ilmu balaghah, kita faham perkataan rahimakallah ini dipanggil dia jumlatun khabariyatun lafzan insya'iyatun ma'na. Maksudnya jumlah khabariyah. Khabariyah pada lafaz. Pada lafaz adalah jumlah khabariyah. Maksudnya mahtamal as-sidqa wal kadhib, perkara yang ihtimal benar dan ihtimal dusta. Ketika kita kata rahimakallah, telah memberi rahmat kepadamu oleh Allah. Okey, ihtimal betul Allah Taala bagi rahmat kepada dia, dan ihtimal tidak betul, tu dipanggil jumlah khabariyah. Tetapi pada makna adalah jumlah insya'iyah, menjadikan rahmat Allah kepadanya.
dengan maksud kita berdoa. Di doa ni termasuk dalam insya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi rahmat kepada dia. Jadi rahimakallah dengan makna dengan makna semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Itu makna dia. Wa alaikassalam, dan ke atas engkau assalam. Alaikassalam. Hak ni juga termasuk dalam khitab kepada anak Adam, maka ia membatalkan sembahyang. La ghaibah, tidak ghaib. La ghaibah, tidak ghaib. Dia khitab, lawan dia ghaib. Baik. Ka rahimallahu Zaidah, seperti telah merahmati oleh Allah akan Zaid. Dia sini dipanggil ghaib, dipanggil ghaibah. Sebab dia ghaibah di sini bukanlah ghaibah yang kita faham ada dhamir kembali kepada suatu benda, bukan. Dia ghaibah di sini adalah lawan bagi khitab. Dia lain tu, istilah lain. Sebab kalau kita kata la ghaibah, tiba-tiba contoh ka rahimallah, mana ada ghaib di sini, mana ada dhamir ghaib di sini? Tak ada dhamir ghaib di sini. Sebab rahimah fa'il madhi, Allah isim zahir, fa'il. Zaidan adalah maf'ulun bih, juga isim zahir. Okey, ghaibah di sini adalah lawan kepada khitab. Maksudnya bukan khitab. Jadi termasuklah benda isim zahir. Rahimallahu Zaidan, semoga Allah Ta'ala merahmati Zaid. Fahami? Ataupun kita doa kepada seseorang, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepadanya isteri yang salihah, untuk terima, sebagai contoh. Boleh, tak ada masalah. Mengurniakan kepada Amin. Baik. Okey, dia tidak ada benda, tidak ada khitab. Dia doa, tak ada masalah, boleh. Katanya walau nabahu syai'un fi ssalati sabbaha ar-rajul wa saffaqatil mar'atu bi batnil yumna ala dhahril yusra la batnan bi batn. Sekiranya naba maksud dan naba menimpa. Menimpa. Maksudnya ada perkara yang berlaku, menimpa akan dia oleh sesuatu dalam sembahyang. Ada benda yang terjadi, benda yang berlaku dalam sembahyang. Sabbahar rajul. Jawab bagi lau, bertasbihlah oleh lelaki. Lelaki sunat dikata subhanallah. Dia naba ni bukan mesti kita sebagai makmum, untuk imam salah bukan mesti begitu. Perkataan naba ni dia lebih umum daripada perkara tersebut. Kita sembahyang seorang diri pun ada kadang-kadang ada perkara yang berlaku dalam sembahyang. Maka sunat kita bertasbih. Sembahyang seorang diri. Cuba contoh kali ni. Tok imam kita tengok contoh kali. Benda kita sembahyang seorang diri, tiba-tiba ada benda yang berlaku, sunat kita bertasbih. Sebagai contoh. Lupa kuno mana kita ayat sembahyang seorang diri. Kita lupa kuno, kita ucap tasbih sebab nak memperingatkan diri kita sendiri gitu. Baik. Kita tengah sembahyang, tiba-tiba ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, ada benda yang berlaku. Kita kata subhanallah. Kita kata subhanallah. Jadi orang yang mari bagi salam kita saat itu, dia kata dia sedang sembahyang. Tu orang yang belajar. Kalau orang nak belajar, mana teruk untuk imam ni? Teruk sungguh. Orang bagi salam dia kata subhanallah. Tak reti nak jawab salam ke orang ni. Bukan jawab salam subhanallah wa alaikumussalam. Padahal kawan ni dia sembahyang. Itu maksud law nabahu syai'un fi ssalati sabbaha ar-rajul. Okey. Wa saffaqatil mar'atu bi batnil yumna ala dhahril yusra. Dan menepuk oleh perempuan dengan tapak tangan kanan di atas belakang yusra, ataupun sebalik. La batnan bi batn, tidak tapak dengan tapak. Tapak tangan dengan tapak tangan tak boleh. Maksud tidak boleh ni adalah makruh. Sebab benda makruh? Okey, gini. Sebab sembahyang adalah ibadah. Ibadah cukup bertentangan dengan bermain. Cukup bertentangan dengan bermain. Sebab itulah kalau kita gerak sikit pun tapi tujuan untuk bermain, batal sembahyang. Sebab dia bertentangan dengan permainan. Dan biasanya tepuk tangan gini adalah ketika seorang bermain. Apatah lagi benda tu adat dulu, orang main bersukaria dengan tepuk tangan. Ni tepuk gini. Maka ketika tu benda yang dilakukan dalam permainan, ketika bermain tidak sesuai dimasukkan di dalam ibadat.
Okey, tidak sesuai dimasukkan dalam ibadat. Maka kata ulama, makruh tepuk gini perempuan ketika dia tegur tu imam. Makruh gini. Baik. Lepas tu sama ada gini ataupun gini. Ataupun tepuk atau apa pun apa. Boleh belaka. Cuma jangan gini. Tapi bukanlah maksud kalau tepuk gini batas sembahyang dah. Makruh. Sebab dia ada persamaan dengan perbuatan yang menafikan, yang maksudnya cukup bertentangan dengan ibadat. Okey, boleh? Jelas kan? Baik. Cuma kalau dia buat gini dengan kosak mai, tu jelas batas sembahyang. Tapi kalau buat gini dengan kosak untuk menegur tu imam, maka tu tidak menjadi masalah. Tapi hukum dia adalah makruh. Katanya walau takallama binazmil qur'ani kaya Yahya khudhil kitab wa qasada i'lamahu faqat aw atlaq batalat. Sekiranya bercakaplah ia, takallama maksudnya bercakaplah ia seorang binazmil Quran dengan susunan Al-Quran. Okey, maksudnya dia ambil sepotong ayat Quran dia baca dalam sembahyang. Baik. Contoh, kaya Yahya khudil kitab, wahai Yahya, ambil olehmu akan kitab itu. Ataupun udkhuluha bisalam, masuklah dengan salam. Baik. Tapi dalam masa yang sama, wa qasada i'lamahu faqat, dan qasad memberitahunya sahaja. Dia qasad beritahu. Contoh mana? Orang nak pinjam buku dia, pinjam kitab kejap. Dia biasa kalau orang yang suka bertalaqi ataupun suka belajar kitab ni, mungkin ada pengajian-pengajian yang dia terlepas, maka dia nak pinjam kitab orang, dia nak tengok topik untuk dia murajaah balik yang dia tinggal saat ni. Kalau ni dah perlu dah. Ni biasanya orang tengok rakaman balik. Dulu gitulah masa kita belajar pondoknya. Dan memang tok guru kita pesan gitu. Dan kita orang Malaysia masa kita belajar tani tu kan, kita belajar tani tu. Jadi kita duduk sebulan, kita kena cek pasport. Duduk sebulan kena cek pasport. Memang ada tempat yang kita tinggal. Tunggu usah kat rumah, kalau balik lagi pinjam kitab-kitab orang lain atau minta dia baca tempat yang kita tinggal, supaya kitab kita saat itu rata, belajar rata, start daripada awal sampai ke akhir. Dan gitu yang kita buat. Baik. Memang ada sok mau tinggal, melainkan yang tak tinggalnya biasa musim cuti. Musim cuti ni kalau di Fatani, masa kita belajar pondok di Fatani tu, dia kalau cuti Maulid 40 hari. Kalau cuti raya puasa berapa bulan, hampir 2 bulan. Raya puasa 2 bulan, apa puasa kalau raya haji pendek sikit. Dia 3 kali setahun cuti panjang. Tapi cuti pun bunyi cuti, tapi masa cuti itulah daripada tolong ke start dari pagi sampai ke malam macam kita ada buti-buti lah. Tu banyak boleh khatang kitab masa tu lah. Lepas masa cuti pun, dia cuti ni dia fokus satu kitab ataupun fokus 2 kitab, start dari pagi sampai ke malam, start dari pagi sampai ke malam. Baik. Jadi katakanlah orang nak pinjam kitab kita. Kita nak contoh ni. Kita contoh nak pinjam kitab kita. Kitab mana pinjam kejap? Pinjam kejap boleh tak Ni kitab ni pinjam kejap. Kawan ni duduk nusuk celah tu, duduk semayang. Maka kawan ni tengah-tengah semayang, ya Yahya khudhil kitab biquwwah, sebagai contoh. Dia baca ayat tu. Okey, fahamlah maksud. Jadi kawan ni fahamlah, nak suruh ambil kitab tu, bagi pinjam. Okey, sebagai contoh kan. Ataupun kalau dia baca, dia baca ni pula dia baca as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangan keduanya. Jadi tak boleh ambil tu. Sebab dia tak boleh izin tu. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Okey. Jadi dia ambil ayat daripada Al-Quran. Dia baca ketika ada benda yang berlaku, dan dia qasak hanya semata-mata untuk memberitahu. Dan kita kawadah kita memberitahu kepada orang. Sebab dia gini, perkataan kita ada kita perkataan kita, kalau kita bercakap kita ada mutakallim dan ada mukhatab. Dan tujuan kita cakap adalah untuk tafhim ataupun untuk memberi faedah kepada orang, untuk ifadah. Okey, untuk ifadah. Dan pernah kita cover sebelum daripada ni,
perkataan dia berubah daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain. Dan perkataan boleh kita reka dijadikan sebagai istilah yang digunakan sesama kita. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Maka melihat kepada beberapa sudut tersebut, kata ulama, walaupun pada asalnya ayat Quran, tetapi oleh kerana ada sarif. Okey, boleh faham ni? Sarif, maksud sarif ni perkara yang memaling daripada bacaan Quran kepada bacaan yang lain. Kerana kita baca saat ni tu kerana ada sebab. Ada orang minta izin, sebab tu kita baca. Maka di situ dipanggil ada perkara yang mengsarifkan ataupun ada sarif yang memalingkan daripada Quran kepada benda yang lain. Sebab kita baca tu ada sebab. Kita cari ayat tu kena ada sebab. Maka apabila kita qasak i'lam, maka dia keluar daripada Quran. Bila dia keluar daripada Quran, dan perkataan tu kita guna untuk ifadah. Untuk ifadah, untuk memberi faedah kepada orang. Dan dia pula dapat istifadah, dapat faedah daripada kita. Maka itu sebenarnya adalah kalam. Kalau kita kalam ni adalah qaulun mufid. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalam kami, yakni kalam di sisi ulama nahwu adalah lafzun mufid, lafaz yang memberi faedah. Apa maksud memberi faedah? Ma afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallim wal mukhatab. Barang yang elok, yang memberi faedah akan sebagai faedah yang elok oleh diam daripada mutakallim dan daripada mukhatab. Kerana mutakallim nak ifadah kepada mukhatab, manakala mukhatab dia dapat istifadah daripada mutakallim. Ketika ada dah ifadah dan istifadah, maka tu yang dinamakan sebagai kalam. Kalam manusia. Okey, boleh faham. Jadi ketika ada kalam manusia di situ, maka sebab itulah ia membatalkan sembahyang. Okey. Au atlaq ataupun itlaq. Itlaq ni maksud di itlaq. Itlaq ni dia tidak qasak pun i'lam. Dan dia tidak qasak pun Quran. Cuma apabila berlaku benda, dibaca ayat ni, walaupun dia tidak qasak i'lam, payah juga tak qasak i'lam. Payah juga benda berlaku suatu benda tapi dia baca ayat daripada Al-Quran tak qasak bacaan dan tidak qasak i'lam. Kebiasaannya qasak i'lam lah. Kebiasaan. Tapi payah berlaku suatu benda, dia baca ayat yang bertepatan dengan benda tersebut, sesuai dengan benda tersebut, tapi dia tidak qasak i'lam. Tapi dalam masa yang sama tidak qasak baca Quran. Baik. Okey. Payah jugalah. Hukum dia sama sebab dia ada sarif, ada perkara yang memaling. Ada perkara yang memaling. Ketika tu katanya batalat ay batalat salatu au tilawatan faqat, ataupun qasak baca Quran. Jadi baca ayat tu ketika ada sebab, tapi dia qasak baca Quran. Maka qasak baca Quran saat itu dia menguatkan ayat tersebut sebagai Quran. Okey, boleh faham? Dia menolak sarif saat ini. Au tilawatan wa i'laman fala, ataupun tilawah dan beriklam, dua-dua. Qasak baca Quran. Jadi aku cari ayat Quran, nak baca ayat Quran, tapi dalam masa yang sama nak khabar kepada dia, maka ia tidak membatalkan sembahyang. Kerana melihat kepada lafaz itu Quran dan qasak juga Quran, maka jadi kuat lalu dah kepada Quran. Maka ketika itu ia tidak membatalkan sembahyang. Seterusnya katanya watabqulu as-salatu biwusuli ain, bunyi angin. Ada orang kata bunyi angin. Cik tu ada perasan. Okey. Angin tu muzik je. Muzik dia. Katanya watabqulu as-salatu biwusuli ain. Kalau berdehem tidak jelas dua huruf tapi qasak i'lam, batal ke tak? Waktu kena kaji semula ustazuna Ustaz Yusri. Nanti ana kaji semula, wallahu a'lam. Baik. Berdehem tak jelas dua huruf tapi qasak i'lam, batal ke tak? Wallahu a'lam. Katanya wa tabtulu as-salatu
biwusuli ain wa in qallat ila jawfihi amdan. Dia antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah setiap perkara yang membatalkan puasa ia membatalkan sembahyang. Makan walaupun sedikit dengan sengaja ia membatalkan puasa, maka ia membatalkan sembahyang. Setiap perkara yang membatalkan puasa ia membatalkan sembahyang. Tetapi bukanlah berarti molek tapi bukanlah setiap perkara yang membatalkan puasa ia membatalkan sembahyang. Dan setiap makan yang tidak membatalkan puasa bukanlah semesti ia tidak membatalkan sembahyang. Asal ni kan kita kata benda, setiap makan dan minuman yang membatalkan puasa ia membatalkan sembahyang. Tetapi tidak semesti makan dan minum tidak membatalkan puasa ia tidak membatalkan sembahyang. Boleh faham tak Fandi? Ke dalam fikir lagi sekali lagi ya. Okey, makan dan minum yang membatalkan puasa ia membatalkan sembahyang. Okey, boleh. Makan dan minum tidak membatalkan puasa tidak semesti ia tidak membatalkan sembahyang. Daripada sudut makan minum membatalkan puasa maka ia membatalkan sembahyang. Tapi ada makan minum tidak membatalkan puasa tidak semesti ia tidak membatalkan sembahyang. Faham? Okey, kita makan yang sedikit dan banyak, makan yang sedikit dan banyak dengan sengaja ia membatalkan puasa. Maka makan sikit ataupun banyak sengaja batal sembahyang. Makan sedikit dengan terlupa ketika kita sedang berpuasa, hok dok celah gigi, dak batal puasa. Makan sedikit ketika kita sembahyang dengan terlupa juga tidak membatalkan sembahyang. Okey. Makan banyak dengan terlupa ketika kita sedang berpuasa, ia tidak membatalkan puasa. Tapi makan banyak secara terlupa ketika sembahyang, ia membatalkan sembahyang. Okey, apakah perbezaan di antara puasa dengan sembahyang? Puasa ni dia tidak ada perbuatan yang mengikatkan ibadat puasa. Berbeza dengan sembahyang. Sembahyang ni ada perbuatan-perbuatan yang mengikatkan kita dengan ibadat sembahyang. Okey, nampak kan? Jadi oleh kerana puasa tidak ada perbuatan yang mengikatkan kita. Jadi biasa sama je nak makan je, sama je puasa ni. Orang dak puasa dengan puasa, dia tidak ada perbezaan pun. Cuma orang dak puasa dia boleh makan, boleh minum. Orang puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Dia maksudnya dia kena tinggal, dia bukan melakukan. Kan puasa gitu kan? Okey. Jadi masalah sembahyang ni dia ada perbuatan-perbuatan yang dikhususkan yang kita lakukan dalam sembahyang. Sebab tu sembahyang dikata benda aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muqtatamatum bitaslim biniyatin makhsusah. Perbuatan-perbuatan perkataan, ada perbuatan dia. Jadi oleh kerana ada perbuatan-perbuatan dia itulah yang menyebabkan makan dengan banyak tanpa disengajakan juga termasuk dalam membatalkan sembahyang kerana ia termasuk dalam jenis kecuaian. Dah ada perbuatan yang mengikat sembahyang, bolehnya makan habis puyuk. Tak benda sabar. Okey. Okey, boleh faham kan? Katanya wa tabtulu salatu biwusuli ainin wa in qallat ila jawfihi amda. Batal sembahyang dengan sampai ain. Benda wa in qallat walaupun sedikit ila jawfihi kepada rongganya amdan dengan sengaja. Wa kadza sahwan au jahlan bitahrim in kathurat urfa. Seperti ini kalau sampai kepada anggota secara terlupa ataupun jahil hukum, jahil bitahrim dengan haramnya, in kathurat urfan, jika banyak pada uruf. Kalau banyak pada uruf walaupun terlupa tetap batal. Walaupun jahil tetap batal sebab benda ni nadir, maksud benda jarang berlaku. Benda yang jarang berlaku tidak dikira. An-nadir wujuduhu kal ma'dum. Benda yang jarang adanya seperti tiada. La in qallat, tidak maksudnya tidak batal sembahyang jika sedikit. Jika sedikit, kalau sedikit tak batal lah. Sedikit ia kembali kepada ain. Katanya wa tabtulu salatu bi ziyadati ruknin fi'liyin, dan batal sembahyang dengan menambah rukun fi'li.
Menambah rukun fi'li batal sembahyang. Contoh rukun fi'li ke ruku', seperti ruku' amdan dengan sengaja. Okey, batal sembahyang dengan menambah rukun fi'li. Contoh rukun fi'li seperti rokok tapi tambah dengan sengaja. Jadi bermakna tambah rukun fi'li ada yang tambah dengan sengaja, ada yang tambah dengan terlupa. Tidak sengaja. Baik, tambah dengan sengaja, maka ia membatalkan sembahyang. Rokok sekali, kata buat 2 kali. Rasa sedap pula rokok hari ni. Buat 2 kali. Batal sembahyang. La sahwan, tidak secara terlupa. Kalau menambah rukun fi'li secara terlupa, itu tidak membatalkan sembahyang. Okey, wala biqauliyin amdan, dan tidak membatalkan sembahyang, tidak batal sembahyang dengan menambah rukun qauli. Wala biqaulin ay wala tabtulu salatu bi ziyadati ruknin qauliyin amdan. Tidak batal sembahyang dengan menambah rukun qauli. Rukun qauli ni, maksud rukun qauli Fatihah. Okey. Itu rukun qauli, tahiyat akhir. Lepas tu selagi adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sama juga salam sama juga salam. Dah terlupa, salam terlupa, dah batal sembahyang. Ingat 4 rakaat dah, rupanya 2 rakaat. Kalau sembahyang kau 4 rakaat, 2 rakaat ingat cukup 4 dah. Jadi sekejap berasa lama dah sembahyang. Kan Nabi? Allah. Wala biqauliyin amdan, dengan sengaja. Dengan sengaja tak batal kalau rukun qauli. Dia baca Fatihah dalam tasyahud. Dia baca tasyahud dalam qiyam. Dengan sengaja tak batal. Dan kalau dengan sengaja tak batal, apatah lagi kalau dengan terlupa. Terlupa lebih-lebih aula lagi tak batal. Dengan sengaja tak batal, apatah lagi dengan terlupa. Kita sekarang ni, kita bukan cara harus ataupun tidak, boleh ataupun tidak, kita tambah saat ni tu. Kita bukan cara bab tu. Kita cara bab batal ke tak sembahyang. Okey, nampak? Kita cara bab batal tak sembahyang. Kita kena faham perbincangan kita. Jangan kata, oh kalau begitu boleh baca banyak, boleh baca tasyahud dalam qiyam, lepas tu boleh baca Fatihah dalam duduk antara 2 sujud kalau begitu. Contoh, tak boleh. Tu tak boleh. Semua cuma perbuatan tu batal tak sembahyang. Situ je. Kenapa ulama membezakan di antara rukun qauli dengan rukun fi'li? Rukun qauli batal sembahyang dengan sengaja, manakala rukun fi'li batal sembahyang kalau sengaja tambah. Manakala rukun qauli tak batal sembahyang kalau sengaja tambah. Sebab apa dia? Sebab rukun qauli dia mencacatkan, dia mengubahkan bentuk sembahyang. Rukun fi'li, bukan rukun qauli, rukun fi'li tukar fi'li dengan qauli. Sasu. Okey, rukun fi'li dia mengubahkan bentuk sembahyang. Manakala rukun qauli dia tidak mengubahkan bentuk sembahyang. Okey, sebab tu ada wujudnya perbezaan di antara menambah rukun fi'li dengan menambah rukun qauli secara sengaja. Contoh katakraril Fatihah, seperti mengulangi bacaan Fatihah. Awit tasyahud. Ataupun tasyahud. Tu mengulangi. Dia mengulangi ni, dia baca sekali, lepas tu dia baca pula kali kedua. Tasyahud dia baca sekali, baca pula kali kedua. Au qira'atihima fi ghairi mahallihima, ataupun membaca keduanya pada bukan tempatnya. Dia baca Fatihah, baca tasyahud pada bukan tempatnya. Baik. Katanya wa tabtulu salatu bi ziyadati fi'lin walau sahwan min ghairi jinsi salah in kathura mutawaliyah ka thalathi khatawatin aw darabatin mutawaliyat. Batal sembahyang dengan menambah perbuatan. Walau sahwan, walaupun secara terlupa. Dia biasanya kalau sebut kata walau sahwan, biasa dalam ibarat kitab fiqh, kalau kata walau, law lil ghayah, biasanya isyarat kepada permasalahan tu ada khilaf. Kebiasaan begitu. Jadi menambah perbuatan, walau batal sembahyang dengan menambah perbuatan walaupun secara terlupa, yang mana perbuatan saat itu min ghairi jinsi salah bi ziyadati fi'lin walau sahwan min ghairi jinsi salah, yang adalah ia fi'il atau min ghairi jar majrur selepas daripada isim nakirah, i'rab jadi sifat, fi'lin kainin min ghairi jinsi salah, perbuatan yang adalah ia daripada
bukan jenis sembahyang. Okey, gini, kita penambahan perbuatan dalam sembahyang. Dia ada kala penambahan ataupun perbuatan yang ditambah saat itu, dia bukanlah daripada jenis sembahyang. Maksud bukan jenis sembahyang, bukan perbuatan sembahyang. Okey, yang pertama. Yang keduanya adalah penambahan yang dibuat saat itu dalam sembahyang adalah perbuatan yang kita tambah saat itu adalah daripada jenis sembahyang. Faham tak, Fendi? Okey, contoh kalau orang tu tambah rokok. Okey, dia panggil tambah satu perbuatan yang daripada jenis sembahyang. Faham? Tengah sembahyang, nyakak kaki. Akak kaki, sepak ke depan, sepak ke belakang. Okey, itu dia benda. Menambah perbuatan dalam sembahyang tapi bukan daripada jenis sembahyang. Dia dua. Baik, ni dia menambah perbuatan walaupun secara terlupa. Apatah lagi kalau sekira sengaja. Lupa pun tak boleh. Sengaja jauh lagi tak boleh. Yang mana perbuatan saat itu bukan daripada jenis sembahyang. Batal sembahyang kalau berlaku penambahan tersebut. Syaratnya inkathur, jika banyak, mutawaliyah berturut-turut. Contoh kathalathi khatawat, 3 perbuatan langkah, 3 langkah. 3 langkah ke atas berturut-turut. Jadi bermakna kalau sekali langkah berhenti, 2 kali langkah berhenti, 3 kali langkah berhenti, 4 kali langkah berhenti, maka hak tu tak batal. Au darabatin mutawaliyat, ataupun 3 kali pukulan yang berterusan. Dia sebenarnya kalau dak mari mutawaliyat pun tak apa dah, sebab dia khabar dah mutawalian tadi. Okey, boleh faham? Nanti mari pula. Okey, tak ada masalah lah. Kalau mari pula boleh kita kata sifah kasyifah. Sifat yang menjelaskan benda yang sebelum daripadanya. Jadi kalau kira dak mari pun tak ada masalah dah. La inqal, tidaklah jika sedikit. Saat ni kan banyak kan inkathur. Maksud la inqal ay la tabtulu salah inqal. Tidak batal sembahyang kalau sekiranya sedikit. Sedikit kembali kepada fi'il. Contoh ka khatwatain, seperti 2 langkah. Au kathur, ataupun banyak, tak batal juga. Tapi wa tafarraqa, dia bercerai. Maksudnya langkah pertama dengan langkah yang kedua tu bercerai. Dia tidak berturut-turut. Itu makna tafarraq. Maksudnya tidak berturut-turut. Bihaitsu yu'addu tsani munqati'an 'anil awal. Sekira-kira dihitungkan ataupun dibilangkan hak yang kedua saat itu terputus daripada yang pertama. Perbuatan saat itu tidak berturut-turut lah. Baik. Ni kalau sekiranya banyak. Cuma kadang-kadang tak banyak sekali pun batal kok. Bila sekali batal? 2. Yang pertamanya 2 keadaan. Yang pertamanya kalau sekiranya perbuatan tu dianggap teruk, dianggap keji. Dianggap teruk dan dianggap keji sehingga kan memang bertentangan dengan sembahyang. Sekali pun batal sembahyang. Ataupun ia tidak dianggap keji, cuma dengan qasad untuk bermain. Dengan qasad untuk bermain walaupun tidak banyak, ia membatalkan sembahyang. Faham? Katanya fa in fahush, maka jika teruk, keji, contoh kawas batin, seperti sekali lompat. Kejut kawan ni tengok. Dia lompat. Allah. Memang tak pernah sabar dia mayang. Tak pernah sabar. Tu batalat ay batalat salatu. Katanya wala tadurruhu harakatun khafifatun, dan tidak memberi mudarat. Tidak memberi mudarat akan dia oleh pergerakan yang khafifah, yang sedikit. Ya, pergerakan yang sedikit pula silap. Pergerakan yang ringan, bukan yang berat lah. Cakap kita sikit lah dengan anggota-anggota kecil. Tidak memberi mudarat, maksudnya ia tidak membatalkan sembahyang. Contoh kahakkin bi asabi'i, seperti garu dengan segala jarinya. Dia garu dengan jari-jari dia. Wa ka idarati subhatin fi yadi, seperti dia memusingkan subhah tasbih pada tangan dia. Wala sukutun tawil, dan tidak memberi mudarat juga diam yang panjang walaupun sengaja. Lama diam baca Fatihah, lama diam baru rakaat. Wa isyaratun mufhimatun min akhras, dan isyarat yang memberi faham daripada orang yang bisu. Orang bisu dia buat isyarat dengan tangan dia ada ni. Faham buat dia? Buat gitu kita tak pandai. Buat macam-macam tangan-tangan gini kan. Itu isyarah mufhimah daripada orang yang bisu, ia tidak membatalkan sembahyang. Dia gini, isyarah mufhimah min akhras, kadang-kadang dia mengambil hukum an-nutq, kadang-kadang dia tidak mengambil hukum an-nutq. Isyarah mufhimah min akhras
maksudnya diambil kira dalam masalah bai', dalam masalah nikah, dalam masalah beberapa masalah diambil kira. Maksudnya dikira. Orang akhras dia terima nikah dia. Ada isyarat terima nikah orang dia. Okey, memada. Kira dah. Sebab isyarah akhras ni hukum dia adalah kanutqin natiq, seperti bertutur oleh orang yang bertutur. Melainkan dalam masalah ni. Melainkan dalam masalah ni. Patut adalah beberapa masalah yang lain. Okey, makruhatus salah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita berhenti awal sikit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan ke? Tengok soalan tu. Tak ada Okey, tak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.